Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, um, Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah sekian lama saya tak live. Okey, so nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus yang menonton saya punya video dan juga kepada anda yang share saya punya video. Terima kasih banyak-banyak. So semoga doakanlah saya istiqomah untuk share dengan anda semua. Moga-moga apa yang saya share ni ada manfaat dia. Okey, so InsyaAllah besok kami cuti. Kami di Sabah ni bercuti besok sebab sempena Good Friday. So saya ucapkan selamat Good Friday kepada anda yang menyambut perayaan itu. Okey. So insyaAllah malam ni sebenarnya saya nak share tentang persediaan ibu sebelum mengandung. Sebabnya yang masa PKP baru-baru ni kan memang sangat ramai tau. Sangat ramai orang yang mengandung, termengandung ke, memang rancang nak mengandung ke, kan. So bila kita nak mengandung ni kan sebenarnya bila kita nak dapat baby, nak ada baby lah, kan. Bila kita nak mengandung, bila kita nak ada baby, so adakah apa sebenarnya sepatutnya benda tu berlaku dengan planning ke, ataupun benda tu sepatutnya berlaku secara accident ke, atau macam mana sebenarnya. Okey, saya akan cuba share dengan ringkas, tetapi hopefully dapatlah dia punya point. Okey, so sebelum tu saya nak share satu cerita yang diceritakan oleh kawan saya sebenarnya. Okey, apa ni, dia jumpalah seorang ibu yang mengandung, dan dia mengandung dengan keadaan dia ada kencing manis, dan dia memang ada kencing manis. Okey, bukannya kencing manis mengandung. Okey, sebelum mengandung dia memang dah ada kencing manis, dan dia punya kencing manis tu memang sangat tak kontrol, hingga kan memang dia punya kaki, dia punya jari kaki dia memang dah kena potong. So boleh bayangkan tak keadaan penyakit dia tu macam mana. Memang sampai dia punya jari pun dah kena potong. Okey, so maksudnya memang dia punya pengawalan tu tak berapa bagus lah. Okey, dan untuk menambahkan keseronokan cerita ni, kandungan dia tu adalah kandungan yang dia memang nak. Okey, walaupun biasanya wanita yang berisiko tinggi macam ni, yang high risk macam ni, memang it not advisable untuk mengandung lah. Okey, sebabnya saya pernah ikuti satu kursus ni, dan pasal ibu mengandung, dan speaker tu dia cakap mengandung ni, mendengar ni semua wanita dan para suami, mengandung ni dia umpama bawa lori ataupun bawa bas, kenderaan yang berat lah, okay, kenderaan yang besar, melalui jalan yang berbukit dan bergaung dan bengkang-bengkok. So boleh bayangkan tak macam mana mencabarnya perjalanan tu. So itulah sebenarnya yang berlaku kepada ibu-ibu mengandung. Okay, sebabnya ada perubahan fisiologi, perubahan memang ada changes daripada hormon, lepas tu dengan bawa satu nyawa baru, kan, bawa seorang budak, kan. So memang dia punya cabaran tu memang sangat besar, sangat berat. Okey, so dia umpamakan macam tu. Okay, so bayangkan itu adalah kandungan yang biasa, kandungan yang normal, orang yang tak ada masalah apa-apa pun dia punya cabaran tu dah besar. Tapi macam mana pula dengan orang mengandung yang ada penyakit, contohnya. So lagilah berisiko tinggi, kan, lagilah doktor actually tak advise untuk mengandung, kan. Tapi I don't know lah, kan, some people dia rasa macam dia nak juga benda tu. Kadang-kadang kita pun tak faham apa perjuangan orang, kan, apa sebenarnya yang dia nak sebenarnya, kan. Perjuangan orang lain tu mungkin kita tak faham, tapi itulah yang dia nak for her life. Itulah yang dia nak untuk hidup dia. So tak boleh cakap apa-apa jugalah, kan. Sebab itu yang dia nak. Cumanya saya nak macam nak pesan lah. Okay, nak share dengan bakal-bakal ibu, kan, ataupun
Yelah sebab semua orang pun mestilah nak rasa kahwin kan, nak kahwin, nak dapat anak kan. Tapi sebelum you mengandung tu, you fikir jauh sikit, especially kalau macam you memang tergolong dalam golongan orang-orang yang berisiko tinggi ni. Cuba fikir sikit jauh ke depan. Okay, memanglah bila kita dapat anak tu is satu apa orang cakap tu, macam happiness kan, macam benda yang gembira lah kan dapat baby. Tapi cuba fikir ke depan sikit, sebab baby tu adalah satu nyawa yang, atau satu manusia yang kita bawa ke dunia ni. Dan kita bertanggungjawab kepada baby itu. So kalau macam kita dalam keadaan risiko tinggi, ada penyakit, what gonna happen to the baby's life kan? Macam mana, sebab kita yang sebagai seorang ibu kan, kita yang boleh jaga baby tu paling terbaik. Tak ada orang yang boleh jaga baby tu sebaik kita. So of course kita yang nak kena jaga dia kan. Tapi kalau kita pun ada penyakit, kita pun kena hari-hari makan ubat, kita pun mungkin kena ada kita punya appointment kan. So macam mana kita nak jaga anak tu dengan berkualiti. Tu yang pertama. Okey, lepas tu kena fikir lagi bila dia besar nanti macam mana kan. So cuba fikir jauh sikit. Okey, bukannya tak nak bagi mengandung ke apa. Tapi at least do something. At least macam you ada preparation, ada plan macam mana kan. Janganlah nak accident je semua. Okey. So itulah saya punya mukaddimah. Okey, jadi saya nak masuk kepada kita punya isi lah. Okay. So, apa persediaan wanita untuk mengandung? Okay, sebelum you mengandung tu, you kena apa persediaan yang you boleh buat? Okay, selalunya, yang pertama ialah pasal makanan. Sebab selalunya bila orang mengandung ni, bila dia dah mengandung tu barulah dia sibuk-sibuk nak tanya kan, apa makanan sesuai ke tak? Ini bahaya tak untuk saya, ini bahaya tak untuk baby kan. Bila dah mengandung tu barulah dia nak tanya-tanya kan. Tapi kalau macam you all dah memang plan nak mengandung, you all tahu dah memang you are ke arah itu, so take time. Okay, ambil masa and study makanan apa yang sesuai, makanan apa yang tak sesuai kan. Ambil study dulu. So bila you all dah mengandung, you dah tahulah, okey ini tak sesuai, ini sesuai, ini, so tak perlulah nak tanya bila dah mengandung, barulah nak sibuk tanya sana sini kan. So sebelum tu study dulu. Okey, tapi yang paling pentingnya, ibu mengandung ni dia perlukan highly nutritious food. So actually macam semua orang pun tahu kan. Semua orang pun tahu makanan yang berkhasiat tu apa kan. So yang paling senang adalah suku-suku separuh. Okey, ikut pinggan suku-suku separuh. Itu sayurnya separuh, yang sukunya nasi dan sukunya lauk. So itu adalah macam for me cara yang paling praktikal dan paling simple lah. Okey, macam kita tak perlu nak fikir diet apa kan. So just follow the pinggan tu. Okay, pinggan suku-suku separuh tu, just follow yang tu je. Okay, so macam makanan-makanan lain yang tu, so you boleh study lah apa benda yang sesuai untuk ibu mengandung, apa yang tak sesuai untuk ibu mengandung kan. Okay, tu satu ialah dari segi makanan. Okey, yang kedua adalah dari segi penyakit. Tadi saya dah cakap dah awal-awal tadi kan, penyakit. So kalau memang you all ada penyakit, memang you tergolong dalam kumpulan high risk. Okey, kumpulan yang memang berisiko tinggi. Tetapi masih boleh mengandung. Cumanya kena pastikan you punya penyakit tu terkawal lah. Okey, jadi nak pastikan penyakit tu terkawal, kenalah jumpa doktor sebelum mengandung. Kena ada pre-pregnancy planning. Macam jumpa doktor dan beritahu doktor yang you plan nak mengandung. So doktor akan bagi plan-plan. Okey, apa macam mana you, contoh ada penyakit kencing manis ke kan. So doktor akan bagi plan macam mana you punya gula sepatutnya. Okey, macam mana you punya
pengawalan macam tu. So make sure kalau macam anda memang ada penyakit, make sure sebelum anda mengandung tu anda dapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu. So mereka boleh tengok tahap kesihatan anda dan adakah anda bersedia untuk mengandung. Okay, sebabnya sebenarnya untuk kandungan tu terjadi, sebenarnya dia perlukan persekitaran yang baik. Okey, persekitaran yang bagus. So kalau macam dia tengok persekitaran tu tak bagus lah, contohnya kan, contoh terjadi persenyawaan lah, contoh kan. Lepas tu tapi dia tengok macam badan mak aku ni macam tak sesuai je, gula tinggi sangat ni, macam mana nak hidup macam ni kan. Oh, tak boleh. So sebab itulah kemungkinan besar, sebab itulah dia akan berlaku keguguran. Okey. Sebabnya persekitaran dia tu tak elok, untuk tak baguslah untuk pembesaran dia. Okey. Okey, itu yang kedua. Okey, daripada segi penyakit. Okey, yang ketiga adalah berat badan. Okey, actually kan berat badan yang berlebihan ke, berat badan yang kurang ke, tak cukup berat badan ke, dua-dua pun tak sesuai untuk kandungan yang sihat. Okey, especially tapi kalau kat Malaysia ni especially memang banyak yang berat berlebihan lah. Kan memang ramai perempuan yang berat badan dia berlebihan. Okey, so if you plan, kalau you plan nak mengandung, you ada masa untuk turunkan berat badan. Okey. Walaupun ramai je sebenarnya orang-orang yang berat badan berlebihan ni dia mengandung juga kan, tapi you kena tahulah risiko dia, apa risk dia yang boleh terjadi kalau mengandung dengan berat badan yang berlebihan. So kalau memang you ada dah plan, so you ada masa untuk turunkan berat badan. Okay, so the best the best masa untuk mengandung ialah bila you punya berat badan tu ngam-ngam, macam cantik lah, BMI dia cantik, semuanya cantik. Sebabnya risiko dia lebih rendah lah, okay, berbanding dengan orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Okay. Okey, dan yang keempat adalah tentang vitamin. Okey, perlu tak ambil vitamin sebelum mengandung? Yang masa mengandung tu memang sasar lah kena makan suplemen kan. Tapi masa mengandung ni perlu ke tak? Iaitu prenatal vitamin. Sebab pre tu sebelum sebenarnya, kan macam pre-wedding kan, sebelum wedding. So prenatal vitamin ni vitamin sebelum mengandung. So perlu ke tidak? Kalau perlu, kenapa? Kalau tak perlu, kenapa? Okey. Bagi saya vitamin sebelum mengandung ni adalah yang lebih penting berbanding dengan masa mengandung pun penting juga. Tapi yang sebelum mengandung ni memang sangat penting untuk ambil vitamin. Sebabnya macam ni. Sebab nak cakap. Okey, sebab bila persenyawaan itu berlaku dan okey, biasanya macam ni. Biasanya wanita ni dia tak perasan yang dia dah mengandung. Sebab mungkin masa tu belum lagi waktu dia lambat haid. Okey, tapi sebenarnya persenyawaan dah berlaku sebelum tu. Faham tak? Maksudnya kan, sebab bila kita datang period, kita punya telur tu dah dibebaskan dalam 2 minggu sebelum tu kan. So sebenarnya persenyawaan tu dia berlaku kat sini. Kan? Jadi dalam masa-masa sini nak sampai ke next period tu, jadi mungkin kita tak expect lah kan mengandung masa tu. Tapi sebenarnya bila persenyawaan tu berlaku, memang masa tu baby dah terbentuk. In fact, baby punya otak dan baby punya sistem saraf, dia terbentuk dalam masa lebih kurang 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu macam tu. Dia memang dah terjadi dah terbentuk dah. Kan? So some women they don't realise yang masa tu dia dah mengandung sebenarnya. Tapi dia tak perasan. Kan? Tapi masa tu sistem baby ataupun sel-sel baby dah mula terbentuk dah. So that's when you perlukan
prenatal vitamin. Vitamin yang sebelum, maksudnya ambil vitamin sebelum mengandung. Okay, especially folic acid. Saya rasa folic acid ni memang ramai yang dah tahu lah kan. At least 3 bulan sebelum you mengandung, you ambil folic acid. Tapi macam mana nak tahu? Macam kalau kita ambil hari ni, macam mana nak tahu yang 3 bulan akan nanti kita akan mengandung kan? So that's why bila you plan, you rasa okay, saya dah ready untuk mengandung, untuk dapatkan baby. So masa itulah you start makan. Kan? Okay, folic acid dia boleh mencegah neural tube defect, itu kerosakan pada tube saraf, tube yang memegang saraf tu adalah masa perkembangan semua tu. Tu adalah folic acid. Okay, dan iron juga sebenarnya sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak baby. Okay, so kalau otak baby tu dia terbentuk dalam masa 5 minggu, so that is the crucial time you sangat perlukan iron ataupun zat besi. Apatah lagi, ramai ramai di kalangan wanita yang kekurangan zat besi sebenarnya. Okay, ramai yang ada anemia sebab kekurangan zat besi, tetapi selalunya tidak dikesan lah. Okay, selalunya tidak dikesan. Okay, tapi sekarang ni I think macam di sekolah mereka dah start untuk buat saringan thalassemia kan. So kalau macam boleh dikesan awal, so kita boleh intervene awal lah, kita boleh bertindak lebih awal. Okay, sebabnya sebab tu macam ramai sangat orang-orang yang baru mengandung tapi dikesan anemia sebab kekurangan zat besi. So it's orang kata macam macam disadvantage lah, sebab masa tu baby, untuk pertumbuhan otak baby tu sangat perlukan zat besi, tapi you dikesan mengandung pun mungkin dah 8 minggu, kan mungkin dah macam a little bit late. So sedangkan masa tu otak baby tu dah terbentuk, so macam it's disadvantage to the baby's brain. Okay, in fact adalah saya baca beberapa jurnal yang mengaitkan macam kanak-kanak yang ada masalah pembelajaran tu, dia kaitkan dengan mungkin ada kaitan dengan kekurangan vitamin sebelum ibu tu mengandung. Okay, itu folic acid, zat besi dan juga protein. Protein pun sangat penting juga sebab kan untuk pertumbuhan sel, sebab baby ni kan dia asal daripada satu sel ibu dan satu sel bapa dia. Kan, so bila dia bercantum dia 2 sel, tapi dia punya perkembangan tu memang sangat laju. Sebab dalam masa 24 jam, 48 jam pun dia sudah macam sangat banyak dia punya sel tu. So untuk perkembangan yang sangat rapid, yang sangat cepat tu, dia sangat perlukan lebih banyak protein. In fact, protein ni boleh membantu untuk perkembangan baby lah. Okay, perkembangan pembinaan sel-sel baru kan. Okay, so itu protein. Okay, next is DHA. DHA pun penting juga kan untuk perkembangan otak dan mata baby. Okay, so so I think saya dah okay, itulah saya punya 4 poin untuk persediaan-persediaan yang boleh diambil oleh bakal ibu ataupun wanita-wanita yang ada planning untuk mengandung. So itulah. Okay, sepatutnya kandungan ni dia jadi satu journey, walaupun dia mencabar, tapi dia sepatutnya jadi satu journey yang menarik, satu journey yang kita rasa macam seronok lah untuk melalui that journey. Okay, because some women memang dia orang macam diuji kan, macam mungkin cakap alahan ke apa kan, tapi actually alahan tu pun dia dikaitkan dengan kekurangan nutrisi-nutrisi tertentu. Okay, so ada orang yang macam dia terlalu penat ke contohnya, tapi kenapa ada orang lain boleh mengandung dengan cergas. So that's why
bila kita plan nak mengandung, tolonglah study dulu, tolonglah macam baca dulu apa yang you perlu baca. Jangan just fikir nak mengandung, nak macam nak dapat anak sebab comel-comel macam tu. Jangan nak fikir nak dapat anak yang comel-comel je, walaupun memang comel lah kan, baby memang comel. So tapi fikir dulu untuk your macam your pregnancy journey and you punya life after that, lepas beranak macam mana, and then macam mana pula dengan anak tu bila dia dah besar ke. Okay, cuba fikir panjang sikit, cuba study sikit, dan cuba plan betul-betul. Okay, so itu sahajalah daripada saya. So saya harap boleh memberi manfaat pada anda semua, dan jangan lupa share video saya ni kalau share lah dengan bakal-bakal ibu yang lain. Okay, so sebelum saya undur diri, saya nak share satu kata-kata lah. Okay, jangan jadi seperti lilin yang mengorbankan diri, tetapi dia sendiri terkorban. Betul lah, bukan mengorbankan diri, yang macam memberi manfaat kepada orang lain tapi dia sendiri terkorban. Okey, tapi jadilah seperti bulan. Okey, walaupun bulan ni dia punya appearance dia tu tak cantik sangat sebenarnya, tapi dia gunakan kelebihan orang lain untuk memberi manfaat kepada orang lain, dan pada masa yang sama dia juga mendapat faedah. Okey, so itu saja. Thank you, bye bye, assalamualaikum.